Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup Mujahidin ingin menyampaikan sebuah cerpen yang bertajuk Tokoh Agung Islam. Pada hari ini kami ingin memperkenalkan seorang tokoh besar Islam yang sangat berpengaruh dalam dunia keilmuan dan kerohanian, yakni nama beliau adalah Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seorang ulama dari Hadramaut, Yaman, yang terkenal dengan ketakwaan, akhlak dan karya-karya yang menjadi rujukan umat Islam hingga hari ini. Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad atau lebih dikenali sebagai Imam Al-Haddad dilahirkan pada 5 Safar 1044 Hijrah bersamaan 1634 Masihi di kota ilmu yang masyhur iaitu Tarim, sebuah wilayah di Hadramaut, Yaman. Tarim pada waktu itu merupakan pusat pembelajaran Islam yang melahirkan ribuan ulama, ahli sufi dan para habib. Dalam suasana yang dipenuhi keberkatan inilah Imam Al-Haddad dibesarkan. Beliau berasal daripada keturunan Rasulullah SAW melalui jalur Sayyidina Hasan bin Ali, menjadikan nasabnya tergolong dalam keluarga yang mulia dan dihormati oleh masyarakat. Walaupun mempunyai keturunan yang tinggi, keluarga beliau mendidiknya dengan penuh tawaduk, mengutamakan ilmu, akhlak dan amal soleh. Sejak kecil pula, Imam Al-Haddad ni menunjukkan kecerdasan luar biasa dan kecenderungan mendalam terhadap ilmu agama. Beliau mempelajari Al-Quran, hadis, ilmu fiqh, akidah dan ilmu tasawuf serta pelbagai cabang ilmu tradisi Islam daripada para ulama besar di Tarim. Kehebatannya bukan sahaja pada hafalan tetapi juga pada kefahaman yang halus terhadap tujuan ilmu dan adab penuntut ilmu. Para gurunya pernah menggambarkan beliau sebagai seorang anak muda yang matang sebelum waktunya. Maksudnya matang awal waktu. Walaupun diuji dengan kehilangan penglihatan ketika masih muda, dia ada diuji, kena ujian masa muda. Perkembangan ilmu Imam Al-Haddad tidak terhenti. Bahkan keadaan itu membuatkan beliau lebih bergantung kepada hafalan, lebih kuat bertafakur dan lebih istiqamah dalam muraqabah serta muhasabah diri. Ujian tersebut membentuk kepribadiannya sebagai seorang ulama yang berhati bersih, berfikiran tajam dan sangat dekat dengan Allah. Keseluruhan perjalanan awal hidup Imam Al-Haddad jelas menunjukkan bahawa beliau bukan sahaja mewarisi nasab yang mulia tetapi juga mewarisi cahaya ilmu, akhlak dan ketakwaan yang menjadikan beliau salah seorang tokoh agung Islam yang diiktiraf sehingga hari ini. Sadaqallahul azim. Okay, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Daniel bin Muhammad Maliki. Jadi saya akan menceritakan ujian yang dihadapi oleh Imam Al-Haddad. Okey. Ketika usia muda, Imam Al-Haddad telah kehilangan cahaya penglihatan, iaitu butalah. Pada zahirnya itu merupakan kekurangan yang besarlah yang dihadapi olehnya. Tetapi pada batinnya itu merupakan pintu yang membawa beliau semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan buta, beliau tidak pernah berhenti untuk menuntut ilmu, beribadah. Jadi beliau menerima takdir itu dengan hati yang penuh redha. Baginya ujian tidak pernah menjadi penghalang tetapi menjadi jalan untuk mengukuhkan keikhlasan dan ketakwaan. Hari-hari beliau dipenuhi dengan zikir, bermunajat serta pengajian. Hingga akhirnya
beliau dikenali sebagai seorang yang sangat arif walaupun matanya tidak lagi melihat dunia. Jadi kisah beliau ini mengingatkan kita bahawa kekuatan sebenar bukan pada penglihatan, bukan pada anggota tubuh, tetapi pada hati yang teguh, sabar dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebutaan iman al-hadad ini menjadi bukti bahawa sesiapa yang diuji, jika bersabar dan terus bergantung kepada Allah SWT, maka Allah akan mengangkat darjatnya setinggi-tingginya dan syurga baginya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Amir Syed bin Saidi. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah dan hikmah Imam Al-Hadad. Antara kisah Imam Al-Hadad yang masyhur ialah tentang keikhlasan beliau mendidik masyarakat setempat. Walaupun beliau diuji dengan pelbagai kesulitan, Imam Al-Hadad tidak pernah berhenti menasihati umat Islam agar memperbaiki akhlak dan hati mereka. Dengan tutur kata yang lembut tetapi tegas, beliau sentiasa mengingatkan bahawa kejayaan sebenar bergantung kepada keikhlasan dan ketaatan kepada Allah. Bahkan dalam keadaan lemah sekalipun, beliau tetap berusaha membimbing umat, menunjukkan bahawa hati yang ikhlas mampu memberi cahaya kepada orang lain. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bentangkan tentang akhlak dan kepribadian Imam Al-Hadad. Yang pertama sekali, beliau mempunyai sifat tawaduk, iaitu rendah hati. Imam Al-Hadad sangat rendah diri walaupun beliau seorang ulama besar. Beliau tidak suka dipuji, menghormati semua orang tanpa mengira pangkat dan sentiasa memilih untuk duduk bersama golongan biasa serta orang miskin. Yang kedua pula adalah istiqamah dalam ibadah. Beliau sangat konsisten dalam solat, zikir, wirid dan qiyamul lail. Walaupun buta sejak muda, beliau tidak pernah meninggalkan amalan hariannya. Istiqamah ini menjadikan beliau seorang tokoh rohani yang kuat dan teladan kepada umat. Yang ketiga pula adalah lembut dan hikmah dalam dakwah. Cara penyampaian beliau sangat halus dan penuh kasih sayang. Beliau menasihati tanpa mengherdik dan selalu memilih perkataan yang paling mudah diterima. Dakwah beliau lebih banyak melalui akhlak daripada kata-kata. Seterusnya ialah zuhud dan sederhana. Imam Al-Hadad tidak cintakan kemewahan. Beliau hidup sederhana, banyak bersedekah dan tidak menyimpan harta berlebihan. Baginya dunia hanya alat untuk berbuat kebaikan, bukan tujuan untuk berhidup kesenangan. Akhir sekali adalah sabar dan tabah menghadapi ujian. Sejak kecil, beliau kehilangan penglihatan namun tidak pernah mengeluh. Beliau tetap belajar, mengajar, menulis, membimbing masyarakat. Kesabaran beliau juga menjadikan bukti bahawa kekuatan imam dan keteguhan hati beliau sangat hebat. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hadad banyak menyumbang dalam bidang tasawuf. Ajaran beliau sangat menekankan perincian hati, memperbaiki akhlak dan memperbentuk hubungan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Keistimewaan beliau adalah cara penyampaian yang mudah dan difahami oleh semua lapisan. Kedua, beliau turut memberi sumbangan besar dalam bidang dakwah. Imam Al-Hadad berdakwah melalui pengajaran dan penulisan. Gaya dakwah beliau lembut tetapi sangat memberi kesan. Melalui karya-karya beliau, ajaran Islam dapat disebarkan dengan lebih meluas, bukan sahaja di Hadramaut tetapi juga ke seluruh dunia termasuk Nusantara. Imam Al-Hadad dikenali kerana menyusun pelbagai wirid dan zikir yang menjadi amalan ramai umat Islam. Antara zikir yang paling terkenal ialah Ratib Al-Hadad, iaitu himpunan doa dan zikir yang ringkas tetapi mempunyai makna yang sangat mendalam. Seterusnya, karya-karya penting Imam Al-Hadad ialah Risalatul Muawanah, sebuah kitab yang memberi panduan lengkap tentang adab, akhlak dan juga ibadah dengan cara memperbaiki diri yang sesuai untuk dijadikan rujukan dalam kehidupan seharian.
Yang kedua, Nasaih Al-Diniyah dan Adab Suluk Al-Murid. Kedua-dua kitab ini membimbing pembaca dalam perjalanan rohani dan akhlak. Beliau juga menulis banyak risalah lain yang menyentuh akidah, tasawuf dan amalan. Kesimpulannya, Imam Al-Haddad merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam. Melalui tasawufnya yang seimbang, dakwahnya yang berhikmah dan wirid-wiridnya yang diamalkan secara meluas. Beliau berjaya membentuk generasi umat Islam yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dari saya. Terima kasih. Sebagai kesimpulan, Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ialah tokoh ulama yang menjadikan contoh terbaik dalam ilmu, akhlak dan kesabaran. Kehidupan beliau membuktikan bahawa ujian bukanlah penghalang untuk mencapai kemuliaan. Walaupun kehilangan penglihatan sejak kecil, beliau tetap berusaha menuntut ilmu dan mendekatkan diri dengan Allah sehingga menjadi rujukan dunia Islam. Kisah dan kepribadian Imam Al-Haddad mengajar kita pentingnya keikhlasan dalam setiap amalan serta kesederhanaan dalam menjalani hidup. Beliau sentiasa menasihati masyarakat agar membina hati sebelum mengejar kejayaan duniawi. Sifat rendah diri, lembut tutur kata dan ketegasan dalam menjaga agama menjadikan beliau contoh ulama sejati yang sewajarnya kita jadikan teladan. Akhir kata, semoga perjalanan hidup Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad memberi inspirasi kepada kita untuk memperbaiki akhlak, memperkukuh iman dan terus menuntut ilmu dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan nilai-nilai yang beliau wariskan dapat kita amalkan dalam kehidupan seharian demi menjadi insan yang lebih baik untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum.